Baik, jadi Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Uh, jadi saya kembali lagi dengan satu sesi bagi mengulas ya satu isu yang hangat diperkatakan ya di media sosial, iaitu isu pinjaman 2.51 bilion ke 2.5 bilion kepada Genting Hong Kong ya, yang diwar-warkan baru-baru ni, di mana pinjaman ini diberi oleh 3 bank Malaysia tanpa jaminan. Okey. Jadi ini yang saya nak bincangkan sedikit sebanyak, dan saya hendak kaitkan isu ni dengan isu pengeluaran KWSP ya, yang diperjuangkan oleh UMNO, khususnya belah-belah kluster mahkamah. Okey. Jadi pastikan anda share ramai-ramai, sebab untuk isu ni saya nak penjelasan spesifik, saya nak tindak balas, maklum balas spesifik daripada Menteri Kewangan, iaitu Tengku Zafrul, dan juga Datuk Seri Najib Tun Razak. Okey, jadi dengar baik-baik ya. Jadi kita pun dah tahu menerusi laporan The Straits Times Singapura bahawa 3 bank Malaysia telah terlibat dalam pemberian pinjaman tanpa jaminan ya. Bukan jumlah sedikit, jumlah 2.5 bilion ringgit. Okey, kepada syarikat Genting Hong Kong, melibatkan pembelian kapal mewah ya, cruiser, okey, untuk tujuan pelancongan dan sebagainya. Jadi benda tu dah tular, benda tu dah sah. Okey, dan pembelian ini, ataupun lebih spesifik pemberian pinjaman ini berlaku, dengar baik-baik ya, berlaku di bawah zaman pentadbiran Najib Razak, ketika Najib menjadi Perdana Menteri dan ketika Najib menjadi Menteri Kewangan. Okey. Jadi timbul persoalan, bagaimanakah Menteri Kewangan, sebab 3 bank yang terlibat, iaitu CIMB, Maybank dan RHB. Okey. 2 atau 3 bank tu, KWSP ada saham di dalam bank-bank berkenaan dan sahamnya agak besar. Maknanya jika 3 bank ni menghadapi masalah, ianya boleh juga menjejaskan KWSP sedikit sebanyak. Okey. Jadi 3 bank ni telah memberi pinjaman berjumlah 2.5 bilion yang dilaporkan tanpa jaminan. Jadi apabila ditanya Tengku Zafrul, saya difahamkan Tengku Zafrul telah memberitahu ianya bukan perkara luar biasa ya, dalam keadaan-keadaan tertentu di mana perkara ni dilakukan. Dan kemudian saya juga difahamkanlah bahawa Najib berkata bukannya tugas Menteri Kewangan untuk mencampuri urusan ni, kerana urusan ni penilaian berhubung dengan pinjaman dan perlu jaminan ke tidak adalah urusan dalaman bank. Jadi mesej saya kepada Tengku Zafrul dan Najib, jangan beri alasan yang tidak masuk akal. Okey. Pertama sekali, okey, saya nak komen sedikit berkenaan Tengku Zafrul. Jadi apabila dikatakan benda ni bukannya perkara luar biasa, atas pertimbangan-pertimbangan tertentu boleh diberikan pinjaman tanpa jaminan, saya nak beritahu Tengku Zafrul, cuba jelaskan kepada rakyat Malaysia, jumlah yang diberikan tu 2.5 bilion tu tanpa jaminan, adakah itu perkara biasa? Kerana ini bukan melibatkan satu syarikat di mana pendapatan dia adalah pendapatan yang dikatakan secure ataupun selamat. Ini adalah syarikat perjudian. Dia boleh lingkup bila-bila masa, dan dia melakukan satu perkara dari sudut ya, Islam memandangkan negara ini adalah negara Islam, ianya tidak halal. Tapi bukannya saya kata benda ni sekarang ni
tak patut diberikan non-Muslim untuk berjudi dan sebagainya, itu hak mereka. Tetapi dari konteks negara ni, ini melibatkan satu syarikat perjudian, risikonya amat tinggi, dan tiga bank Malaysia bukan hanya meluluskan berjuta ringgit, bukan, berbilion ringgit tanpa jaminan. Dan hari ini kita lihat natijah dia. Kalau ikut Tengku Zafrul, benda ni perkara biasa. Atas sebab-sebab tertentu boleh diberi pinjaman sedemikian tanpa jaminan, tapi kita lihat syarikat itu sudah menghadapi masalah, dan ini secara tidak langsung akan menimbulkan masalah bagi tiga bank Malaysia. Jadi ini bukti bahawa amat besar risikonya jika memberi pinjaman sedemikian kepada sebuah syarikat perjudian. Jadi sila jelaskan Tengku Zafrul, ya, di manakah logiknya tiga bank Malaysia dibenarkan beri pinjaman 2.5 bilion kepada satu syarikat perjudian, kemudian bank-bank ini mendapati ianya risikonya rendah, jadi tidak perlu jaminan. Sila jelaskan logiknya, dan sila jelaskan bagaimana, dan ini saya nak Najib jelaskan juga, bagaimana Menteri Kewangan boleh kata benda ni adalah urusan bank, sedangkan nilai pinjaman tu 2.5 bilion adalah satu nilai yang cukup besar yang harus menjadi perhatian Menteri Kewangan Kerajaan Malaysia, kerana ini melibatkan bank-bank di mana sebahagian besar saham dia adalah melibatkan KWSB, PNB, ya, badan-badan yang berkait secara langsung dengan kerajaan, ya. Jadi risiko pemberian pinjaman ni dipindahkan kepada rakyat Malaysia kerana melibatkan simpanan hari tua mereka. Sila jelaskan. Okey, bagaimana anda boleh mengeluarkan alasan-alasan yang tidak masuk akal ini? Ya. Dan saya juga ingin bertanya kepada Tengku Zafrul. Okey. Jadi pengeluaran KWSP ni sebenarnya saya pun setuju. Kerajaan tidak harus membenarkan pengeluaran KWSP 10,000, tapi jap ya. Sebaliknya, kerajaan harus menyalurkan terus sejumlah dana tertentu, mungkin 6-7,000 kepada semua yang terjejas disebabkan kegagalan kerajaan. Disebabkan kegagalan kerajaan dengan cara pelaksanaan lockdown separuh masa, disebabkan kegagalan kerajaan, pelbagai kegagalan kerajaan yang telah memudaratkan rakyat Malaysia, disebabkan kegagalan kerajaan yang kemaruk kuasa atau gerombolan ahli-ahli parlimen PAS, PPBM, UMNO ni yang kemaruk kuasa, sehingga sebelum rakyat dah divaksin, mereka melancarkan pilihan raya negeri Sabah bercakaran di sana sehingga wabak menggila dan rakyat terseksa. Untuk menebus kembali kegagalan ni, salurkan terus. Jangan benarkan rakyat keluarkan duit dia sendiri. Sebaliknya, bantu terus, salurkan terus dana ke dalam akaun-akaun mereka, sekurang-kurangnya 5,000. Kemudian atas pertimbangan kes demi kes, jika perlu lebih, beri lebih, ya. Ini tanggungjawab kerajaan, ya, untuk menebus kembali kegagalan dia, ya, disebabkan lockdown separuh masa yang memihak kepada syarikat-syarikat besar, mangsanya syarikat kecil dan sederhana. Lockdown tu tidak berhasil, tidak memberi sebarang impak, ya. Jadi bagaimanakah kerajaan ingin menebus kembali kegagalan dia, ya? Bagaimanakah kerajaan ingin membantu mangsa-mangsa daripada kegagalan kerajaan sendiri? Jadi jangan benarkan rakyat keluarkan duit dia sendiri, salurkan duit ke dalam akaun peribadi mereka. Okey. Tetapi apa pun, walaupun saya lebih berpendapat kerajaan perlu salurkan duit kepada rakyat, bukannya benarkan rakyat keluarkan duit dia sendiri. Tetapi apa pun, apabila Zafrul menentang pengeluaran duit KWSP, saya nak tanya Zafrul,
Rakyat yang terseksa disebab kerajaan, anda tidak benarkan mereka keluarkan simpanan mereka sendiri 10,000 atas pelbagai alasan. Tetapi apabila bank-bank yang bertanggungjawab kepada KWSP, ya, disebabkan KWSP memegang saham besar dalam bank-bank itu, apabila bank ini memberi pinjaman 2.5 bilion tanpa jaminan kepada satu syarikat perjudian, apabila bank-bank ini meletakkan risiko tinggi pinjaman itu atas rakyat, atas simpanan mereka dalam KWSP, Zafrul kata itu perkara biasa. Jadi logik mana yang Zafrul pakai ni? Kalau rakyat diletakkan dalam risiko yang begitu tinggi, orang-orang Muslim dan bukan Muslim sekali memikul risiko pemberian pinjaman kepada satu syarikat perjudian ni, anda kata perkara biasa. Bila rakyat merayu mengeluarkan duit mereka sendiri, anda kata benda tu tak boleh. Sila jelaskan kitab mana yang Zafrul tengah pakai. Ini saya minta anda semua minta Tengku Zafrul menjelaskan. Saya juga lihat ada satu dokumen yang tular bahawa salah satu bank, ya, yang memberi pinjaman kepada Genting tu, masa tu Zafrul ada memegang jawatan dalam bank tu dan ada keluar kenyataan berhubung pemberian pinjaman tu, saya tak tahu sahih ke tak sahih, tapi itu tolak tepi. Sekarang Zafrul kata itu perkara biasa. Jadi sila jelaskan bagaimana tergamaknya bank-bank ini meletakkan beban pinjaman ini atas bahu, ya, mereka yang menyimpan duit mereka untuk hari tua dalam KWSP. Ya. Itu pun melibatkan syarikat perjudian yang sememangnya berisiko tinggi. Formula apa yang dipakai oleh bank, di mana bank telah memutuskan bahawa tidak perlu ada jaminan bagi pemberian sejumlah wang yang begitu besar kepada satu syarikat perjudian yang sememangnya terdedah kepada risiko yang cukup besar. Sila jelaskan formula yang digunakan oleh bank itu. Kalau ada hitam putih polisi bank berhubung pemberian pinjaman ni, sila paparkan supaya kita boleh lihat tang mana Zafrul merujuk apabila berkata ini satu perkara biasa, supaya kita boleh berhayati logik yang dipakai oleh Zafrul, supaya kita boleh menilai logik yang dipakai oleh Zafrul. Kita nak lihat hitam putih dia, polisi bank, ya. Dan kepada Najib, Menteri Kewangan kalau tak terlibat dalam perkara ni, kalau kata ini isu bank, biarpun ini sebenarnya melibatkan pemegang ataupun mereka yang menyimpan dalam KWSP ini, walaupun ini meletakkan risiko terhadap rakyat, maka Menteri Kewangan berkenaan cukup tidak bertanggungjawab, maka Najib cukup tidak bertanggungjawab. Jadi sila jelaskan benda ni, kita nak tahu, ya. Kita nak tahu. Okey, Najib yang memperjuangkan, ya, pengeluaran duit KWSP, tiba-tiba babak ni dia seolah-olah tidak kisah duit berkenaan dibayar kepada Genting. Tidakkah Najib terfikir kalau bank boleh bayar 2.5 bilion kepada Genting secara pinjaman tanpa jaminan, tidakkah Najib bertanya kepada Zafrul, mengapa tak benarkan rakyat keluarkan duit mereka sendiri? Mengapa membenarkan rakyat memikul beban pemberian pinjaman ini kepada satu syarikat perjudian? Sila jawab, ya. Dan itulah soalan yang rakyat perlu tanya kepada Zafrul, kepada Najib. Bukan soalan-soalan lain. Minta Zafrul, jangan sekadar bercakap ini perkara biasa. Tunjukkan polisi, tunjukkan hitam putih yang menunjukkan dasar-dasar bank. Dari mana Zafrul membuat kesimpulan bahawa ini perkara biasa? Tunjukkan dasar bank dari segi syarat-syarat pertimbangan sebelum bank memberi pinjaman tanpa jaminan, supaya kita boleh meneliti apakah syarat-syarat pertimbangan bagi pihak bank sebelum membuat keputusan sama ada perlu atau tidak beri pinjaman tanpa jaminan. Kita nak lihat, kita nak kaji apa-apa dokumen bank ke, dokumen kementerian ke, sila tunjukkan kepada rakyat. Okey. Jadi itu sahaja live saya hari ini.
Dan sekarang anda boleh mula bertanya soalan, dan pastikan anda sertai saluran Telegram saya, dan sentiasa layari thethirdforce.net. Link saya akan letak di bahagian tajuk berserta tajuk link kepada artikel-artikel berkaitan. Anda boleh baca di sana, ya. Khususnya satu artikel di mana saya mendedahkan perangkap Pakatan Harapan. Itu pun anda boleh baca di ruang tajuk, ya. Jika ada soalan boleh bertanya sekarang. Zul Hasan, setuju Tengku Zafrul owe the rakyat and the pencarum a lot of explanations. Yes, we want to see the policy statements. We want to see what are the guidelines the banks use to make decisions whether to give loans without securities, yeah, so that we can understand from where Zafrul is deriving his conclusions. Okay, we want to know why a bank which has a responsibility to KWSP, where it involves the people's money, yeah, why the banks can decide to take such a big risk by giving 2.5 billion in loans to a company that is involved in gambling, which is a big risk business. We want to know where this logic is coming from, and we want to know how Najib can say that this is a bank issue, whereby he is the Minister of Finance, he is responsible to the rakyat. He should intervene when there is such a big amount that is being spent in terms of loans to a gambling entity, yeah, putting the rakyat at risk because KWSP is a huge shareholder. Okay. Wan Rosli, nakkah parti BN ni usahlah taksus parti perosak ni menjahanamkan negara? Wan Rosli, wahai rakyat Malaysia, lihatlah perosak negara. Okey. Ada soalan? Karim Maju, Genting ada berlambat-lambat hotel, mengapa satu pun tidak boleh dijaga? Baik, ini sebenarnya merujuk kepada Genting Hong Kong. Jadi saya tidak tahu struktur syarikat-syarikat dalam kumpulan Genting dan kaitan antara Genting Hong Kong dengan Genting Malaysia. Jadi kita kena lihat dulu struktur sebelum kita rumuskan bahawa Genting mungkin boleh cagar hotel dia di sini untuk membayar balik hutang di sana. Jadi kita tidak tahu struktur, kita tidak tahu apa formula yang digunakan melibatkan Genting Hong Kong dengan Genting Malaysia. Jadi yang itu saya tak boleh komen, melainkan saya lihat dokumentasi kaitan Genting Hong Kong dengan Genting Malaysia. Yang saya nak tahu cuma satu je, dari mana Zafrul boleh keluarkan logik yang tidak masuk akal ni. Ini bukan melibatkan pinjaman berjuta ringgit. Itu pun kalau berjuta ringgit pun tanpa jaminan pun, syarat-syarat dia, syarikat tu memang perlu satu syarikat risiko yang teramat rendah dan tidak membebankan rakyat. Ini adalah syarikat berisiko tinggi dan melibatkan berbilion ringgit tanpa jaminan, ya, diberi kepada Genting, dan ini memberi impak besar kepada mereka yang ada simpanan dalam KWSP, sebab KWSP pemegang saham besar dalam bank-bank ini. Jadi bagaimana benda ni boleh dibenarkan? Bagaimana Kementerian Kewangan boleh kata ini adalah urusan dalaman bank, sedangkan Kementerian Kewangan atau kerajaan ada tanggungjawab kepada rakyat, melibatkan duit rakyat, duit simpanan hari tua mereka, ya, yang secara tidak langsung menyebabkan rakyat menanggung risiko pemberian pinjaman tanpa jaminan kepada satu syarikat perjudian, termasuk rakyat yang beragama Islam. Jadi bagaimana Zafrul nak jelaskan ini? Bagaimana Najib nak jelaskan ini? Inilah yang kita hendak tahu. Dan jika mereka kekal dengan penjelasan mereka, sila tunjukkan dokumentasi. Apakah dasar-dasar bank? Apakah dasar-dasar kementerian? Dokumentasi yang berkaitan supaya kita boleh faham dari mana mereka mendapat logik yang mereka gunakan untuk menangkis isu ni. Kita nak tahu, kita nak baca sendiri, kita nak menilai apakah polisi bank dari sudut pemberian pinjaman tanpa cagaran. Kita nak lihat, kita nak baca. Kita bukan setakat nak dengar, sebab kerajaan ni dah banyak putar belik.
dari dulu lagi. So kita nak baca sendiri. Saya kekal dengan pendirian bahawa kerajaan perlu salurkan duit kepada akaun rakyat, bukannya benarkan rakyat keluarkan duit KWSP. Jadi saya tahu UMNO sebenarnya memainkan isu pengeluaran duit KWSP semata-mata untuk menekan kerajaan, sebab kluster mahkamah tidak sehaluan dengan kerajaan pimpinan UMNO sendiri. Tetapi itu tolak tepi. Zafrul kata rakyat tak boleh keluar duit simpanan KWSP mereka sebab itu simpanan hari tua. Tetapi meletakkan risiko atas rakyat yang sama apabila bank dibenarkan beri pinjaman 2.5 bilion tanpa jaminan kepada syarikat perjudian, di mana rakyat, Zafrul kata itu perkara biasa. Biarpun ini meletakkan risiko kepada rakyat yang sekarang minta keluarkan duit KWSP mereka, kerana apabila syarikat perjudian itu lingkup, KWSP akan tanggung akibatnya. Sila jawab. Ibrahim Muhammad, salam tuan, betul ke pinjaman 2.5 bilion ini diluluskan pada zaman PH Perintah? Permohonan pinjaman dibuat zaman Najib Perintah tapi diluluskan pada tahun 2019. Pencerahan please. Okey, permohonan pinjaman dibuat, yang itu saya tahu, pada zaman Najib memerintah. Okey, dan saya ada baca lah, Najib ada buat penjelasan tertentu lah. Siapa yang lulus, siapa yang tak lulus, itu semua saya tak ambil kisah sebab saya tahu Najib ni banyak fitnah dia. Tapi saya dalam live ini, saya hanya menumpu kepada satu kenyataan yang dibuat oleh Najib, iaitu isu bank. Tadi kalau anda rujuk balik penjelasan saya rujuk kepada kenyataan itu. Jadi kalau Najib contohnya lah, saya tak tahu siapa yang luluskan, tetapi kalau Najib nak cuba pass the blame to PH contohnya, mereka yang luluskan dan sebagainya, tetapi pada masa yang sama Najib cuba menyelamatkan diri dan berkata itu isu bank. Sekarang saya nak tanya Najib, bukankah ini tanggungjawab kerajaan bagi melindungi rakyat supaya tidak kena akibat daripada tindakan salah oleh bank? Macam mana boleh kata itu urusan dalaman bank? Begitu juga saya nak bertanya kepada Tengku Zafrul. So saya memetik, saya bertumpu kepada kenyataan ni. Saya bertumpu kepada kenyataan ni. Dan setakat ni kalau ada cerita yang dilontarkan siapa yang lulus dan sebagainya, setakat ni saya tidak lihat kenyataan ini dibuat oleh Tengku Zafrul. Kerana akhirnya kalau ikut cakap Najib, ini adalah urusan bank, okey, dan Kementerian Kewangan tidak terlibat. Zafrul pun kata ini adalah perkara biasa, ini melibatkan bank. Jadi kalau dia orang letak kat bank, kita dapat maklum menerusi satu dokumen yang tular, kononnya Zafrul sebenarnya terlibat dalam bank berkenaan, ada jawatan dalam bank berkenaan. Jadi sekarang nak tanya kembali kepada Zafrul, sila jelaskan macam mana bank buat pertimbangan. Kalau ini perkara biasa, maknanya Tengku Zafrul secara tidak langsung sedang memberitahu adalah perkara biasa bagi Kementerian Kewangan meluluskan, membenarkan bank membuat keputusan sendiri biarpun ia melibatkan risiko kepada rakyat, disebabkan KWSP memiliki saham besar dalam bank itu. Tapi Kementerian Kewangan tak payah bertanggungjawab. Jadi sekarang kita nak minta Zafrul perjelaskan kenyataan dia sendiri dengan memberikan dokumen-dokumen berkaitan. Saya tak nak rujuk dokumen-dokumen yang tular di media sosial. Saya tak nak. Saya nak Zafrul sertakan dokumen apabila bercakap. Saya nak Najib sertakan dokumen apabila bercakap. Kalau Najib kata itu urusan bank, jadi sila tunjukkan apakah polisi, apakah dasar-dasar Kementerian Kewangan berhubung perkara ni.
Ataupun apakah dasar kerajaan berhubung perkara ni? Ataupun adakah ini pertimbangan Najib sendiri? Ataupun adakah ini satu kelaziman yang dibuat semenjak zaman contohnya Tengku Abdul Rahman dan apa-apa Barisan Nasional, dan disebabkan kelaziman ini Najib tu cuba tutup cerita. Adakah pinjaman-pinjaman lain yang telah dilakukan tanpa jaminan yang telah meletakkan rakyat di bawah risiko? Sebab kita lihat ada usaha menangkis daripada tanggungjawab. Jika benar benda ni diluluskan, contohnya lah di bawah zaman PH, Najib cerita yang tu je, cukup habis cerita. Tapi tidak, dia dilihat Zafrul, Najib semua dilihat menangkis. Oh, ini urusan dalaman bank. Mana boleh? Kementerian Kewangan bertanggungjawab dalam hal ni. Macam mana Kementerian Kewangan boleh berkata ini urusan dalaman bank, sedangkan ianya melibatkan rakyat, ianya meletakkan risiko pada rakyat. Jadi sekarang kita nak tahu dasar apa yang digunakan. Itu sudut penampilan saya, itu angle saya. Ya. Anda kena faham dari mana saya datang dan apa yang saya minta daripada Najib dan Zafrul. Yang lebih-lebih tu, berpolitik tu, saya tak nak ambil tahu. Saya nak mereka perjelaskan kenyataan mereka. Itu sahaja. Ya. Din Mahat, SPRM tak siasat ke? Okey, secara peribadi saya beritahu, selagi Azam Baki duduk sebagai Ketua Persuruhjaya SPRM, saya tidak percaya lagi SPRM, dan bila saya pergi keluar, ramai tak percaya lagi SPRM jika SPRM melakukan sebarang siasatan. Sebab ada sesuatu yang sungguh memalukan, sungguh tak kena yang berlaku dalam isu Azam Baki. Sepatutnya Azam Baki direhatkan. Sepatutnya Peguam Negara bersuara, dan Perdana Menteri menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk rehatkan Azam Baki supaya siasatan dapat dijalankan melibatkan Suruhanjaya siasatan bebas. Sebab Azam Baki menerajui agensi kerajaan. Tetapi tidak. Kerajaan sebaliknya mencampuri urusan tu dan dilihat menyebelahi Azam Baki, sekaligus campur tangan dalam isu siasatan ni apabila berkata Azam Baki tidak harus direhatkan, dan kemudian menyeru rakyat untuk mempercayai siasatan Suruhanjaya Security. Ya, so kerajaan dah masuk campur dan menyebelahi Azam Baki, seolah-olah melindungi Azam Baki. Dan bagaimanakah Azam Baki boleh dikekalkan sebagai pengerusi ketua SPRM, sedangkan pada masa Suruhanjaya Security melakukan siasatan, SPRM telah melakukan siasatan balas pada Suruhanjaya Security. Jadi ini boleh ditafsirkan sebagai salah guna kuasa Azam Baki. Ini boleh ditafsirkan sebagai mencampuri urusan siasatan oleh Azam Baki. Ini boleh ditafsirkan sebagai menakut-nakutkan Suruhanjaya Security. Ya, sehingga Suruhanjaya Security mengeluarkan satu keputusan yang tergantung dan tidak masuk akal. Dia tak kata Azam Baki tidak lakukan kesalahan. Dia tak kata Azam Baki lakukan kesalahan. Jadi ianya tergantung. Ya. Jadi benda ni amat jelas, semua nampak, tapi kerajaan suruh kita mempercayai hasil siasatan Suruhanjaya Security. Jadi ini sudah menjadi satu titik hitam dalam sejarah negara kita, dan kita merasakan bahawa sistem keadilan di negara kita sudah tercemar oleh kerajaan ini. Maka lepas itu bila SPRM melakukan siasatan, orang dah tak percaya. Dan kita lihat ahli-ahli Parlimen ASEAN sudah mengeluarkan kenyataan, sudah meminta kerajaan Malaysia untuk hentikan tekanan yang diberikan kepada MP-MP pembangkang, aktivis-aktivis yang memihak kepada pembangkang. Ya, ini amat jelas sebab kerajaan ini atau gerombolan ini selepas langkah Sheraton memang terlibat dalam politik darjat yang cukup jelas. Ya, so sukar nak mempercayai SPRM apabila mereka melakukan siasatan. Dan ini SPRM sama yang
tidak melaksanakan tanggungjawab dia untuk menyiasat dakwaan Hamid Badaud pada ketika Hamid Badaud masih bergelar Ketua Polis Negara, di mana Hamid Badaud telah memberi tahu berjuta rakyat Malaysia bahawa berlaku unsur rasuah politik melibatkan pihak-pihak tertentu dan berlaku salah guna kuasa melibatkan pemimpin kerajaan tertentu. SPRM kata itu isu dalaman. Itu dah salah. Jadi nampak kerajaan melindungi SPRM dan SPRM melindungi pemimpin-pemimpin kerajaan. Jadi pelabur akan takut. Makin lama makin Allah bongkarkan kebodohan mereka. Sebenarnya mereka sedang mempamerkan kebodohan mereka sendiri. Makin lama mereka cuba menutup kesalahan mereka ataupun kepincangan mereka, makin jelas kepincangan mereka, dan mereka akan kena natijahnya pada PRU 15. Ibrahim Muhammad sama-sama. Karim Maju, ingat ke duit KWSP sahaja terkesan oleh Najib? Rupanya KWSP pun sama. KWAP sorry. Public bank pun tak berani nak kasih pinjam. So ini berbalik kepada soalan orang tadi. Dia cuba nak suruh saya bincang, ya, siapa yang luluskan sebenarnya pinjaman ni, BN ke PH. Yang saya lihat, kalau benar contohnya lah PH luluskan, sebab saya tak nak masuk babak tu. Selagi saya lihat bukti, saya tak nak masuk babak tu. Tapi jika benar, Najib hanya perlu membuat kenyataan. Oh, ini PH yang lulus, tanya PH. Habis cerita. Tutup kedai. Ya? Bukan. Saya lihat mereka semua sedang memberitahu rakyat. Ini sebenarnya urusan dalaman bank, bukannya urusan Kementerian Kewangan. Baiklah. Nombor satu, Zafrul pun terlibat dalam bank pada ketika pinjaman dibuat. Nombor dua, ini melibatkan satu risiko yang ditanggung oleh rakyat kerana pinjaman tanpa kerana KWSP ada saham dalam bank-bank yang memberi pinjaman tanpa jaminan kepada satu syarikat perjudian, dan ianya juga melibatkan rakyat beragama Islam kerana mereka juga ada duit dalam KWSP. Jadi macam mana kementerian boleh kata ini perkara biasa, ataupun pihak yang pernah menjadi Menteri Kewangan boleh berkata demikian? Jadi sekarang kita pendekkan cerita lah, kita mudahkan cerita. Tunjuk je dokumentasi dasar Kementerian Kewangan, dasar-dasar berkaitan, ya, dari mana Najib, Zafrul atau siapa-siapa boleh mencapai kesimpulan bahawa ini bukan urusan Kementerian Kewangan dan ini urusan dalaman bank, dan tidak ada kesalahan atau apa-apa yang pelik yang dilakukan oleh bank apabila memberi 2.5 bilion dalam pinjaman tanpa jaminan kepada satu syarikat perjudian yang tergolong sebagai syarikat risiko besar. Apakah pertimbangan-pertimbangan itu? Biar rakyat nilaikan. Ya? Jangan kata dasar-dasar bank ini adalah rahsia. Bukan. Tak ada rahsia sana. Dasar bank. Rakyat yang menyimpan duit dalam bank ada hak untuk meminta bank tunjukkan dasar-dasar mereka. Contohnya, ada seorang dia ada RM1,000,000, dia nak masuk ke dalam bank. Dia boleh pergi jumpa bank manager. I want to put 1 million in your bank, but I want to see your policy statements on this. Itu dasar bank. Kamu nak melakukan perniagaan dengan bank, kamu ada hak untuk melihat dasar. Kalau bank tak nak tunjukkan dasar, anda pergi ke bank lain. Sekarang kita nak lihat Zafrul buat pertimbangan atas dasar apa. Itu yang saya minta. Show the public. Ya? Sebab semua kenyataan yang telah dikeluarkan tak masuk akal. Ya. Okey. Jadi itu sahajalah pencerahan saya hari ini. Jadi pastikan anda tularkan atau share ramai-ramai, dan sehingga kita berjumpa esok ke di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.